Good morning, Assalamualaikum. What is up, guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. Alright, so dah official Manuel Akanji out of nowhere. Sekarang ni nak dekat-dekat dengan hujung transfer window, guys. Kau memang tak boleh nak expect apa, and tak boleh nak berharap sangat, and tak boleh nak tak ada harapan sangat lah. Macam-macam boleh menjadi sekarang ni. Alright, siapa je yang expect ada City korang akan dapat seorang center back. Kita nampak logik di sebalik signing ni, tapi aku rasa Dadak City pun akan setuju dengan aku yang korang akan rasa sebenarnya macam so far korang mungkin lah juga kau boleh nak attackers lagi seorang lah, sebab korang kehilangan dua orang macam Sterling, Jesus, yang korang dapat Alvarez, Haaland. Tapi memang dua player ni style yang beza. Tapi aku tahu sebab so far lepas draw lebih lagi draw dengan Newcastle tu, korang rasa macam attack korang maybe perlukan lagi meroket ke apa. Tapi kita dah tahu dah Haaland memang sekarang ni maybe akan dapat top scorer. Cuma masalah injury je, maybe dia akan injured kalau dia main banyak sangat. And so far nampak cara Pep handle bentuk alright je. And paling penting defense lah, sebab korang terciduk 2 gol dengan Palace, korang terciduk 3 gol dengan Newcastle. And logik lah Pep buat benda ni. And sebenarnya Pep buat benda ni pun aku rasa korang boleh setuju, bukan sebab korang ni ada defense korang masuk air ke apa. Cuma sebab injury lah, guys. Ni belum start Champions League lagi, belum start World Cup lagi. Cuma logik gila lah transfer ni, and cumanya tak siapa nampak benda ni kan. And aku satu je, aku terfikir apa hal tak ada team yang betul-betul try to dapatkan dia ni. Sebab dia dah out of contract actually tau. Walaupun dia sign 17 juta, tapi sign dia dah out of contract. So basically dia dah surplus requirement kat Dortmund, meaning dia tak nak sign contract. So Dortmund still akan keep, aku tak silap aku, keep dia per month to month basis sampai ada team nak. Tapi melainkan tiba-tiba lepas transfer window dia sign kontrak baru ke apa aku tak tahu. Tapi tiba-tiba menjadi kenyataan, cita-cita dia untuk pergi ke big club menjadi kenyataan. Bukannya Dortmund tak big club, Dortmund big club gak. Cumanya big club yang masuk aku masih menang title lah. Dia ni dengan Dortmund aku tengok kesian gak, asyik nak menang title tapi tak menang-menang. Right, so kalau sembang pasal Manuel Akanji ni, guys, benda pertama yang berlainan dalam fikiran aku adalah FIFA, kau tahu tak? Aduh, so kalau macam kau tak tahu lah, korang yang pernah main FIFA, yang futsal, korang tahu tak 3 versus 3 ke apa, kalau play Dortmund kan mesti akan dapat dia ni siap, Manuel Akanji. Aku tak tahu apa hal, tapi satu benda yang paling obvious adalah besar gila Mamat ni. Dan kalau korang tengok pun dia, badan dia, bila kau google lah berapa tinggi dia, rupanya memang logik lah, sebab 6 kaki 2 inci, guys. So tinggi untuk defense memang dah cukup meroket lah. Lebih kurang tinggi Gabriel, Saliba tinggi sikit 6'3". Tapi standard lah defense yang meroket lah. Walaupun dia punya dari segi tanduk dia, kalau kau tengok dari segi stats pun tak adalah meroket sangat pun tanduk dia. But okay lah sebagai seorang defender kan, tak adalah paling, not the best but not the worst. Alright, so apa yang korang boleh expect dari MC kan, daripada Manuel Akanji ni kan. So Mamat ni memang ball playing center back lah. Tu kita tak dapat sembang lagi. Tu memang obvious, sebab kat Dortmund memang kita ada Hummels, tapi nak stabilize kan style of play tu ada dengan dia ni. And dia ni ball playing defense dia selalu nak relieve ataupun kurang ke pressure kat goalkeeper. So dia paling one of the defense yang selalu buat diri dia available untuk receive the ball daripada bawah. But dia keep in mind, dia ni bukan macam Ben White, dia ni bukan macam Van Dijk ke apa yang ada long range passing lah. Dia memang dia berani untuk play out from the back, tapi dari segi ability untuk find ataupun create chances di belakang tu bukan dia. Dia just play it safe, play to the midfield, to the wings. Tapi dia bukan switch up flank tu, bukan dia ni lah. And so aku tak rasa Pep mengharapkan tu pun daripada dia. Pep mengharapkan something as someone yang good enough as a backup and boleh jadi first 11 juga. Okay lah, bukan semua orang perlu main meroket kan, betul tak? And akan ada orang komplain, kita perlu ke attacker sebab kita dah ramai center back. Tapi keep in mind, center back korang injet dah 2 orang dah ni. Alright. And kalau kau tengok, bagus juga signing ni bagi aku lah untuk MC, sebab dia offer something different lah. Let's say macam Ake dia ni pendek sikit walaupun laju sikit lah. Tu kita nampak and proven sikit dalam Premier League. Maksudnya proven tu ada experience lah. Rocket tu lain cerita. But Akanji ni pula, guys, dia memanglah tak selaju Ake, tapi dia laju untuk center back 6 kaki 2 inci. Ini kita kategorikan laju lah. Alright, tak adalah laju macam striker punya laju macam Haaland. Sebab dalam press conference first dia pun cakap dia susah sikit nak handle Haaland. Maybe sebab Haaland laju, lepas tu dia laju besar tu hal tak kisah, sebab dia pun besar, boleh main physicality dengan Haaland. Alright, cuma kalau ball in behind tu susah sikit lah aku rasa untuk dia. Sebab dia punya pace tu, dia macam acceleration, dia pace dia laju untuk nak kira inci macam aku cakap tadi, tapi dia punya acceleration tak laju.
Alright. So dia perlukan masa untuk go up to speed tu lah. Tapi yang paling penting actually first couple of seconds of sprints tu yang penting. Sebab time tu lah kau nak kejar kalau bola ride in behind. Tapi kalau bola daripada jauh, kalau kau punya pace laju, kau boleh lah track back. Tapi tak se-function lah kalau kau punya acceleration dah meroket kan. But sekurang-kurangnya okay lah untuk depth korang. And aku rasa korang tak perlu risau lah untuk apa-apa injuries ke apa. Cuma nak tahu proven tak proven Premier League. Tapi selalunya defender tak susah sangat nak biasakan diri dengan Premier League. Aku tengok Lisandro Martinez kecil-kecil pun biasakan diri badat dengan Premier League kejap apa. So aku rasa benefit dari segi tu. Tapi macam aku cakap tadi, heading is not the best. Sebab tu korang tak boleh expect dia akan score daripada corner selalu ke apa. Sebab dia bukan type of defender yang macam Van Dijk macam tu lah. Dia bukan tanduk yang memang meroket. Okay, but not the best. Alright, tu satu. So satu lagi, aku rasa kan transfer ni actually ada kena-mena dengan Haaland tau. Sebab aku rasa maybe lah Haaland, aku rasa sebab ni last minute sangat. So macam out of nowhere Mamat ni, macam aku rasa Pep dah ready lah. Kalau tak ada 4-5 orang list lah. Tapi kenapa dia ni? And aku rasa sebab dia ni ada connection dengan Haaland. Sebab Haaland mestilah yang suggest apa lagi tu. Gunungan aku tak sure pernah main tak dengan dia masa dekat Dortmund. But aku rasa logically sebab dalam Premier League, siapa yang paling musuh ketat sekarang ni yang physicality pun meroket. And kau nampak kesilapan-kesilapan berlaku daripada segi defense. Contohnya, maksud aku apa yang aku cuba sampaikan ni, siapa yang korang nampak macam satu masalah untuk defender dalam Premier League and membuatkan signing jadi logik. Jangan sembang Haaland lah. Sebab Haaland memang main untuk MC. Ni untuk MC lawan lah. Kalau kau nak tahu, kita sembang terus straight to the point lah. Kita nampak Van Dijk struggle. Kita nampak siapa lagi, Gabriel baru ni struggle dengan Fulham lah, Mitrovic. Alright, memang tu kalau cakap satu team je. Tapi tak sebenarnya guys. Sebab kalau kau tengok Isaac pun 6 kaki 2 kat lebih kurang lebih. So dari segi physicality tu Mamat ni dah cover. Walaupun Isaac memang laju betul, tapi untuk keep it safe, Mamat ni boleh handle Isaac dari segi physicality, boleh handle Mitrovic dari segi physicality. Seorang lagi memang kau tak dengar nama dia lama, kena kamera, member pun duduk rumah lagi, Darwin Núñez. Alright, so Mamat ni pun tinggi dan besar. Tapi macam aku cakap tadi, physicality semua dah on point. So aku rasa dia safe dari segi tu lah. Maybe experience dia akan ketercidukan. And berdasarkan games kalau korang perasan, kritik daripada fans Dortmund pun kebanyakannya adalah segi concentration lah. Orang ramai macam compare, aku tak suka sangat compare player, tapi orang ramai compare terus dia dengan Otamendi. Sebab Otamendi pun dulu, walaupun the best season bagi aku yang dia so far dia ada dekat MC dulu adalah under Pep. But kelemahan yang paling obvious orang selalu kritik dia sebab dia punya concentration. Kadang-kadang dia start 100% into now. Memang macam Cancelo je dari segi defense. Tapi sebabkan apa yang Cancelo provide untuk MC dari segi attack terlalu meroket, so kekurangan yang dia ada dari segi defense tak nampak sangat lah. Sebab dia punya contribution tu dah terlalu melebihi daripada dia punya defense. Bukan nak cakap defense dia beta ke defense tak masuk air ke apa, tak lah. Tapi maksud aku defense dia boleh do better kan. Alright, so guys, kau boleh excited dengan transfer ni. Aku rasa maybe korang tak akan nampak lagi kegunaan dia, tapi slow and steady kita akan nampak lagi banyak games dia main lah. And aku tak mengejut pun kalau dia dapat main first 11 nak buktikan diri dia. Sebab nampak gaya Mamat ni dengan umur dia, umur yang terbaik untuk center back lah. Dengan experience yang ada 27 macam tu. So buatkan lagi susah aku rasa kalau tim-tim lain nak menang Premier League. So guys, kalau especially dah ada MC, komen hadir ke bawah. So bagi tahu apa pendapat korang. Aku nak tahu sangat-sangat tentang Manuel Akanji ni. Korang alright ke tak alright?